Alhamdulillah, semenjak Januari 2021 hingga sekarang, akhir Mac 2022, saya telah berjaya mengurangkan lebih kurang dalam 30 kilogram berat badan dan ada 10 kilogram lagi yang saya nak cuba buang. Saya mengikuti program di motivationclinic.ie bermula daripada bulan Oktober tahun lepas, yang mana di dalam program berkenaan aspek psikologi pemakanan itu yang diterokai. Basically-nya kita ingin buat sesuatu perkara berdasarkan apa yang kita fikir, maka apa yang kita fikir itu yang diteroka dan cuba dibetulkan daripada semasa ke semasa. Manakala dari segi pemakanannya pula, kita makan sedikit-sedikit tetapi kerap 6 kali sehari, 3 hidangan utama dan 3 lagi adalah snack untuk membetulkan metabolisme badan kita dan mengelakkan daripada kita berasa lapar. Jadi saya mula makan sarapan pagi lebih kurang dalam pukul 7.30, pukul 8 macam tu. Kemudian snack pada pukul 10, makan tengah hari lebih kurang pukul 1, snack pada pukul 3, pukul 4, and then dinner pada pukul 7.30, pukul 7, dan snack terakhir pada pukul 9. Jadi itulah dia punya lebih kurang perubahannya. Apa yang dimakan pula saya rekodkan untuk meneliti anggaran berapakah kalori intake saya pada satu-satu masa untuk keseluruhan hari itu. Kerana badan saya memerlukan lebih kurang dalam 2,200-2,300 kalori sehari untuk berfungsi. Jadi untuk mengurangkan berat badan tanpa berlapar ialah dengan memastikan keseluruhan intake saya pada hari itu adalah di bawah daripada itu, dan baru storage itu akan dipakai. Jadi biasanya saya akan perbanyakkan bahan-bahan makanan yang rendah kalori, banyakkan sayur. Kemudian kalau saya nakkan sedikit tekstur, saya akan makan mi shirataki. Benda-benda macam itulah. Antara makanan yang sedap tetapi rendah kalorinya dan memberi kepuasan kepada saya ialah laksa shirataki. Jadi saya elakkan daripada menggunakan bahan-bahan yang tinggi kalori. Saya gunakan tuna in brine, 1 tin. Misin terus dengan cili kering, bawang sikit. Kemudian kita masakkan kuah dia dengan asam keping. Dan untuk laksa dia saya gunakan mi shirataki, sebiji telur, tapi dengan syaratnya breakfast saya tak makan telur rebus lah, kerana 1 telur sahaja sehari sasarannya. Banyak-banyakkan timun, salad, so puas hati. Cili api, cili padi, itu ada masa-masanya saya rasa macam lapar lah. Jadi saya akan buat laksa. Itulah, kebetulan laksa pun memang makanan favourite saya. Jadi setakat ini Alhamdulillah 30 kilogram tu perlahan-lahan dia turun, dan tujuan saya menurunkan berat badan itu adalah untuk cuba memberhentikan pengambilan ubat-ubatan untuk kecil manis, kemudian high kolesterol. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan yang tidak lama lagi, dalam seminggu ini, dapat membantu untuk meneruskan perjalanan inilah, insya-Allah. Jadi buat sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakan-rakan yang lain, menjaga berat badan ni bukan satu benda yang senang. Dan dia tak jadilah kalau kita punya pasangan kita, isteri kita ke suami kita ke belete ke, orang mengata kita ke apa ke, untuk menjadi, orang kata, asas kenapa kita nak buat benda ni. It's difficult until kita sendiri yang decide untuk kita melakukannya. Jadi cubalah, macam-macam cara ada, intermittent fasting dan lain-lain lagi tu ada. Tengoklah pada mana-mana yang sesuai di antara satu sama lain. Kalau boleh elakkan daripada kebergantungan kepada produk-produk yang mempercepatkan benda ni, kerana selagi boleh kita nak agar perubahan cara kita makan, perubahan cara hidup kita itu adalah berlaku secara organik. Maknanya bukan temporary, kita alter diri kita.
saya sendiri dapat mengesan di peringkat sekarang ini, komitmen saya kepada pemakanan cara yang saya buat sebelum ini tu ada merosot sedikit, terutamanya selepas COVID hari itu. Dan salah satu daripada cara yang saya tahu yang boleh bantu saya untuk perbaiki benda ni adalah dengan offload apa yang saya fikir. Kerana dalam sebulan dua ni saya tidak bercakap mengenainya, saya tidak meluahkan apa-apa dan saya track pemakanan tu pun agak terjejas. Jadi coach di klinik tu memberikan saranan kepada saya agar saya teruskan buat seperti yang awal hari tu, iaitu saya offload benda tu. Keluarkan dia dalam bentuk tulisan ke, dalam bentuk sesuatu yang verbal seperti vlog ini, supaya dia boleh membantu working memory saya untuk stick dengan objektif yang saya nak capai ni tadi. Dan sudah tentu sebagai seorang ADHD, offload bebanan dalam working memory adalah saranan yang selalu ditekankan. Antaranya ialah Profesor Russell Barkley untuk membantu executive function deficit yang kita alami. InsyaAllah. Jadi terima kasih sahabat semua atas kesudian untuk mendengar celoteh saya ini. Sambung jalan sikit lagi dan insyaAllah petang ini saya nak ke Malaysia Hall di Dublin untuk program transformasi Ramadan bersama sahabat-sahabat, ikhwah, rakan-rakan di island ini yang berkelapangan untuk berkumpul di situ. So take care. Selamat menyediakan diri untuk kedatangan bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.